Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita hormati pengurusi surau Ihsaniyah, surau Ihsaniyah, Tuan Haji Abdul Razak, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan ahli-ahli, Tuan Syah, ahli-ahli jatuh kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama solat subuh berjemaah dengan sujud sajadah dan seterusnya kita menambahkan ilmu kita. Sebagai cahaya kepada kehidupan kita. Ilmu adalah cahaya, tuan-tuan. Ilmu nurun. Jadi kita bermula dengan yang baik. Dan juga kita akan sudahi dengan yang baik juga, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita teruskan lagi antara sifat yang wajib bagi seorang rasul itu ialah tabligh, iaitu menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya disampaikan. Dan perkara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dan nabi-nabi yang lain yang sebelum itu juga, iaitu agama tauhid ini ialah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Sehinggalah Rasulullah wafat, maka malaikat Jibril pun tidak lagi menjalankan tugas mewahyukan, menyampaikan wahyu. Jadi kalau ada orang yang menyebutkan dia dapat wahyu daripada malaikat, itu adalah pendustaan yang besar lah. Sebab apa? Malaikat Jibril dah habis tugas dia. Dah habis tugas dia menyampaikan wahyu. Tak ada lagi malaikat yang meletak dan tak ada lagi malaikat yang ambil alih tugas dia sebagai menyampaikan wahyu, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, di antara khabar yang wajib kita percaya, yang disampaikan oleh para rasul dan para nabi, terutama sekali kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, iaitu wajib kita percayakan azab kubur dan nikmatnya. Kubur ada dua, satu azab, satu nikmat. Kedua-dua ini akan berlaku di alam kubur. Bila seorang itu telah meninggal dunia dan dikebumikan, maka sama ada dia di dalam kubur itu mendapat azab ataupun mendapat nikmat. Jadi jangan kita jadi orang yang terpengaruh dengan hanya mengkhabarkan kubur itu azab sahaja, tetapi ada nikmatnya, tuan-tuan. Sebab itu ada orang yang dikebumikan dalam kubur, belum lagi masuk ke liang lahat, orang dah bau dah. Bau yang apa? Bau yang wangi. Bau yang wangi. Dan ada orang yang dah ditanam berpuluh-puluh tahun dah, sampai hari ini pun orang bau apa? Bau busuk. Ada yang bau wangi, ada yang bau busuk. Itu tanda kubur, ada azabnya dan ada nikmatnya. Dan ini pun disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini wajib kita iktikadkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menyiksakan segala orang yang kafir. Wajib kita iktikadkan. Iktikadkan ini, yakini, percaya dengan sebenar-benar percaya bahawa Allah akan menyiksakan orang-orang kafir. Orang-orang kafir akan disiksa di akhirat, di dalam kubur dulu, sebelum
di alam akhirat, di alam kubur mereka dah kena seksa dah. Itu yang dikatakan azab. Okay? Orang-orang kafir ni orang-orang yang menolak percaya kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala dan menolak kepada percaya semua rukun iman tu, tuan-tuan. Okay? Mereka tak percaya kepada Allah, mereka tak percaya kepada malaikat, mereka tak percaya pada kitab-kitab, mereka tak percaya pada rasul-rasul, mereka tak percaya pada qada dan qadar, dan mereka tak percaya pada hari kiamat. Ini orang kafir. Setakat mereka tak percaya, memang mereka dah kafir dah. Tetapi kalau dia menghuru-harakan alam ini, ya, dengan membawa pula kepercayaan yang lain, itulah lebih kafir lagi. Zaman Rasulullah, golongan ini dipanggil golongan musyrik. Ya. Apa makna musyrik? Musyrik ialah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyekutukan dengan apa? Menyekutukan dengan menyembah Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyembah berhala. Dan ini kita kena waspadalah. Ya. Walaupun kita tak menyembah berhala, kita kena jaga-jaga diri kita. Jangan kita terpengaruh dengan semua yang ada dalam dunia ini sehingga menjadi sembahan kita. Sehingga ada disebutkan setengah-setengah penulis menyebut ataupun orang-orang bijak pandai menyebut, hari ini manusia telah beralih daripada menyembah Allah kepada menyembah wang, beralih, ya. Dan berhala yang besar mereka ialah berhala-berhala stadium. Untuk apa? Menonton bola sepak dan sebagainya. Pusat-pusat hiburan, inilah berhala-berhala mereka, ya. Inilah kuil-kuil mereka, ya. Jadi jangan kita terpengaruh dengan suasana dunia pada hari ini yang cuba membawa manusia ini ke arah sesuatu yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena dekat dengan Allah. Nak dekat dengan Allah senang dia, tuan-tuan, bukannya susah, tapi sukar sebab dia banyak halangan dia, ya. Antara yang paling senang adalah zikrullah. Berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya 100 kali satu hari. Selepas solat. 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar dan la haula wala quwwata illa billah. Cukup 100 kali tadi. Sekurang-kurangnya untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benteng kepada kita. Kalau tidak, kita akan hanyut dalam suasana dunia pada hari ini, ya. Menyembah duit lah, menyembah apa lagi? Menyembah tugas-tugas kita sampai tak boleh pergi ke mana, ya. Asyik dengan kerja-kerja, hobi kita dan sebagainya. Kita lupa yang kita ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tak jadikan manusia dan jin ini melainkan untuk beribadah kepada aku. Apa saja amalan kita buat, kalau kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadi ibadah, tuan-tuan dan puan. Sebab itu Allah sebutkan lagi satu ayat dalam firman-Nya, "Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika humul an'am bal hum adallu." Okay. Kami campakkan semua manusia dan jin ini ke dalam neraka sebab mereka ada hati, ada fikiran tapi tak menggunakan fikiran dia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada fikiran tapi tak nak guna fikiran. Guna apa? Guna nafsu. Lahum qulubun la yafqahuna wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tapi tak mau melihat kebesaran Allah. Lihatlah ke atas angkasa yang jauh daripada kita tapi memberi banyak manfaat dan nikmat kepada kita, tuan-tuan dan puan. Lahum a'yunun la yubsirun wa lahum adhanun la yasma'un. Mereka ada telinga tapi tak mau mendengar dengan telinganya ayat-ayat Allah. Inilah orang yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Laqad zara'na li jahannam. Ya, ulaika kal an'am. Mereka itu samalah seperti haiwan-haiwan. Bal hum adallu. Malahan lebih sesat daripada haiwan. Ya. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai, tuan-tuan. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, jadi nikmat
syurga dan nikmat kubur dan azab kubur dan nikmat kubur ni memang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang disembunyikan. Dan kalau kita banyak baca kitab tentang kehidupan di alam kubur, fi sakaratil maut, wajaat sakaratul maut, kita jumpalah di dalam kubur itu ada azab dan ada nikmat. Bergantunglah pada amalan kita. Baiklah tuan-tuan dan puan. Orang kafir akan tetap diazab. Yang tak keluar ataupun yang tetap musyrik ini iaitu orang-orang yang menyekutukan Allah. Memang tetap akan diseksa di dalam kubur, lagi dah kena seksa dah. Dan fasik dan orang-orang fasik yang berdosa. Orang-orang fasik ini orang yang bermaksiat, terlalu banyak maksiat. Tak ada baiknya. Dalam kehidupan dia tak ada kebajikan, tak ada amalan baik yang mereka buat dalam kehidupan mereka, melainkan amalan-amalan yang banyak maksiat. Sebab mereka menyangkakan mereka buat maksiat pun mereka tak dapat balasan di dunia ini. Jadi mereka buat segala-galanya. Segala-galanya mereka buat. Yang haram, diharamkan. Contohnya kalau diharamkan makanan, mereka makan makanan yang haram. Walaupun Allah dah haramkan. Yang diharamkan Allah banyak tuan-tuan dan puan. Antaranya ialah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Innamal khamru, sesungguhnya arak. Innamal khamru wal maisiru, dan berjudi, wal azlam, berjudi, dan maisir, menunung nasib, wal azlam, wal ansab, dan juga cabut undi ni, rijsun, Allah sebut sebagai najis. Al-khamru tu najis. Diharamkan minum. Bukan saja dia memabukkan, tetapi dia adalah najis. Kalau setitis arak tu kena kat kain kita, maka kita bawa sembahyang kain kita tu, sembahyang kita tidak sah. Sebab dia najis. Apatah lagi orang minum arak, dalam perutnya penuh dengan arak. Arti dia meminum benda yang najis dalam jasad dia. Innamal khamru wal maisir, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam ni. Ini semua benda-benda ni adalah najis. Termasuklah haiwan-haiwan yang dihukumkan najis. Ada yang najis mughalazah, babi dan anjing itu mughalazah tuan-tuan, najis. Jadi ada waktunya orang tanya, kalau sekiranya kita dalam keadaan darurat, boleh tak kita makan daging babi, daging anjing? Boleh makan. Kalau darurat, tak ada makanan lain lah. Makanan-makanan lain tak ada, itu yang tinggal, boleh makan. Tak payahlah pecah. Kalau ada binatang tu lagi, darurat tak boleh makan, tak payahlah pecah maidin. Sebab bila kita pecah maidin, seolah-olah tak ada makanan. Itu saja dalam tu ada makanan. Darurat. Tapi pun ada juga yang mengatakan boleh. Sebab apa boleh? Tuan yang beritahu, bolehlah kalau makanan. Tapi kalau angkat TV tu tak boleh lah. Bukan makanan TV tu. Masuk maidin makan. Cari Maggi ke, cari mi ke, cari makanan boleh. Tetapi kalau dah angkat barang-barang lain tu, jam-jam yang mahal-mahal tu semua diangkat, itu bukanlah darurat lagi. Ada buat kan tuan? Tak ada kan? Dalam kubur juga ada nikmat. Yang ini Allah akan memberi nikmat, dan memberi nikmat dan kesenangan bagi segala orang yang mukmin. Orang-orang yang mukmin iaitu orang-orang yang beriman. Siapa dia orang yang beriman? Orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentang keimanan wujudnya Allah dan segala sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang 20 tu. Yakin dengan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan
segala sifat-sifatnya. 20 sifat. Itu saya dah sebut dah, iaitu kalau kita nak betul-betul jazam, iman yang jazam, kita beriktikad dengan 50 apa? Simpulan iman ni. Iaitu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat harus bagi Allah dan 1 sifat harus bagi Rasul, semuanya 50. Boleh ingat tak 50 ni? Boleh kan? Kalau masuk PSOM yang 4 lah tu. Ya. Rukun iman ni boleh ingat. Boleh ingat. Masalahnya nak memahamkannya. Ramai orang tak faham. Malam ada seorang tulis WhatsApp pada saya. Dia belajar bab tauhid ni. Payah nak faham. Sebab itu bila kita nak belajar ilmu ni, kita berdoa lah dulu pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dibukakan pintu hati kita. Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, berilah cahaya kepada hati-hati kami. Doa dulu pada Allah, ya. Orang dulu pun susah juga nak faham bab-bab tauhid ni, ya. Tapi bila kita berdoa pada Allah, Allah bukakan pintu hati kita, insya-Allah semakin hari semakin lapang, tuan-tuan. Sebab itu di antara nikmat dan nikmat yang Allah kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah nikmat insyirah. Apa dia insyirah? Dada terbuka. Artinya alam nasrah laka sadrak. Wahai Muhammad, apakah kami tidak membuka dan dada kamu? Maknanya Rasulullah ni dadanya terbuka, lapang dada, berlapang dada segala-galanya. Ya. Walaupun dicaci, dicerca, dizalimi, dianiayai, dianiayai oleh masyarakat dia. Lebih lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semua anak-anak Rasulullah meninggal dahulu daripada Rasulullah. Hanya seorang je, Siti Fatimah, yang kemudian sedikit 6 bulan kemudian Rasulullah SAW. Lain semuanya meninggal dulu. Ini ujian. Ujian. Maknanya Allah bagi ujian. Bukan saja masyarakat bagi ujian. Bukan saja orang Quraisy musyrikin bagi ujian. Allah pun bagi ujian. Sebab itulah Rasulullah itu mendapat gelaran Ulul Azmi. Yang sangat teguh, yang sangat sabar. Tidak bergoyang langsung. Ya? Tak bergoyang langsung. Iman tu jazam, maknanya tak bergoyang, tetap dengan lafaz la ilaha illallah, ya. Tiada Tuhan melainkan Allah, ya. Sentiasa zikir ni sentiasa di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan, ya. Jadi orang mukmin akan mendapat nikmat dalam kubur nanti. Ya. Dia saya sebutkan tadi, kalau nak beriman, berimanlah dengan sempurna. Ya. Iaitu orang mukmin yang beramalkan amalan yang saleh. Ada dua mukmin. Satu mukmin yang beramal dengan amalan saleh, satu mukmin dia tak beramal saleh. Yang beramal dengan amalan saleh ni akan mendapat nikmat dalam kubur dulu, dapat nikmat dah. Sebab amalan soleh dia itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan soleh. Kadang-kadang kita buat amalan soleh, mungkin Allah tak tolak amalan soleh kita itu sebab ada unsur-unsur di situ, unsur-unsur yang menolak amalan soleh kita. Antaranya unsur yang amalan soleh kita ditolak ialah kalau kita bersifat apa? Bersifat riak, membangga-banggakan amalan soleh kita. Riak ni apa? Menunjuk-nunjuklah. Amalan soleh ibadah tak boleh menunjuk-nunjuk. Yang boleh kita menunjuk-nunjuk apa? Seperti mana dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang kamu terima itu hendaklah kamu cerita-ceritakan, sebar-sebarkan. Nikmat apa? Nikmat dunia, tuan. Ya.
Kadang-kadang orang tak faham riak tu. Riak sebenarnya dalam ibadah. Kau rumah besar, kau kereta besar, kau kereta apa ni, pakaian cantik ke, ya, emas banyak ke, kita riak benda yang macam tu tidak menjejaskan keimanan kita. Tapi kalau dalam ibadah kita riak, contohlah kita dalam ibadah kita riak, ya. Malam tadi saya bangun lah, memang sunat tahajud, cerita ke orang. Ada juga dalam WhatsApp keluar gambar orang sunat tahajud ni. Itulah riak dalam ibadah yang Allah tolak. Kalau kita bercerita tentang kejayaan kehidupan kita dan sebagainya, itu tidak dikatakan riak dalam ibadah. Itu adalah riak kepada nikmat Allah. Maknanya kita menceritakan ataupun menceritakan tentang nikmat Allah yang kita terima dan kita bersyukur. Satu. Okay. Yang kedua, nikmat Allah itu kita sebar-sebarkan. Artinya kita bahagi-bahagikan. Bagikan nikmat Allah itu. Okay. Kalau ada orang minta sumbangan banjir, kita sampaikan banjir. Kita ada duit, kita hantarlah bantuan dan sebagainya. Okay. Ataupun kita ada pakaian yang banyak yang tak pakai. Pakaian lama kan yang tak pakai. Tapi janganlah lama benar. Ya. Yang hantar kat masjid tu tuan-tuan saya tengok, ya Allah. Yang kucing pun tak nak. Ya. Punya teruk. Seolah-olah dia nak dam apa ni? Nak buang sampah dalam rumah dia masuk untuk dihantar kepada golongan yang memerlukan. Itu tidaklah dikatakan amalan yang baik. Ya, itu sebab sedekah ni ada dua, satu sedekah grade A, satu sedekah grade B. Ada grade A, grade B ni sedekah ni. Satu sedekah yang barang yang paling kita cintai, paling kita suka, itu kita sedekahkan. Itu grade A tu. Ini barang yang kita tak pakai, dah jadi apa? Dah jadi kain buruk, itu kita sedekahkan. Itu grade B, grade C pun jadi. Grade G, tak apa-apa grade tak tahulah. Yang grade A ni yang kita sayangi. Ini banyak dapat musangking ni kat kebun. Itu yang kita sedekahkan. Tapi itu yang menggigil kita tu kan. Nak bagi benda yang kita sayang tu. Sebab itulah yang kita dapatkan pendapatan dan sebagainya. Dan itulah pula yang dianjurkan oleh syariat kita supaya bersedekah dengan perkara yang paling kita sayangi. Jadi amalan soleh kita kalau Allah nak terima, hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ya. Dan dapat balasan daripada Allah SWT kemudian daripada matinya. Sama ada ditanamkan di dalam kubur atau lainnya. Tak tanam dalam kubur pun dapat balasan. Yang tanam dalam kubur tu yang sempat ditanam je, tuan-tuan, ya. Dalam tanah perkuburan ada yang tak berkubur. Okay. Ada yang mati tak berkubur. Dalam perut binatang ke, dalam perut ular ke, ya. Ada yang mati tak tahu pun, tuan-tuan. MH3 berapa? 370. Hidup ke mati? Itu satu, ya, yang kita kena fikir-fikirkan. Orang yang hilang begitu saja, kita tak tahu dia hidup ataupun mati. Itu apa kita nak buat? Nak hukumkan mati? Tak tahu. Nak hukumkan hidup pun kita tak tahu. Sebab ada kes-kes di mana orang tu dah hilang 2-3 tahun, lepas tu balik hidup. Tapi isterinya dah orang lain kahwinkan. Meraung. Ya. Ini pun kena berhati-hati dalam menghukumkan. Ya. Menghukumkan sesuatu yang kita tak pasti hidup ke mati. Ya. Sebab itu di dalam syariat kita, dah 3 bulan baru boleh sembahyang ghaib. Ini 2 hari dah sembahyang ghaib, dah mati dah ni. 3 bulan maknanya dah tak ada lagi sumber-sumber untuk mengetahuinya, barulah boleh sembahyang ghaib.
Tapi kalau dia lepas daripada 3 bulan tu, dia muncul balik. Itu akan timbul masalah lah lepas tu. Itu masalah terpencil. Bukan semua itu masalah berlaku pada semua orang, tapi berlaku dalam satu-satu keadaan lah. Dalam zaman Jepun dulu ramai tuan. Kes mana yang banyak tuan Jepun tu? Jepun tangkap pemuda-pemuda daripada Malaysia, tanah Melayu ni, hantar ke nak bina kereta api maut. Tak balik-balik. Orang semua hukum dah mati dah ni. Dah mati dah. Dah buat sembahyang jenazah gaib dah semua. Kena setahun-tahun lebih balik. Itu pun berlaku tuan-tuan. Dalam keadaan yang berbeza lah balik tu. Yang dulu pergi dalam keadaan sehat, kuat, cergas, tapi boleh balik tu dah kering dan sebagainya. Ini berlakulah bila keadaan dalam dunia peperangan macam tu, tuan-tuan. Kita kena berhati-hatilah. Baik. Sama ada jenazah itu ataupun orang yang mati itu ditanamkan dalam kubur atau lainnya dan diidafatkan, dan disandarkan. Disandarkan. Seksa kepada kubur walaupun dia mati dalam perut buaya, mati dalam perut harimau, mati dalam perut dalam perut apa lagi? Dalam perut burung gagak. Kalau orang mati tengah padang pasir, terdampar di padang pasir itu mati, siapa yang makan? Siapa yang makan? Burung-burung padang pasir itu datang makan. Orang tu tak terkubur di bawah, tetapi terkubur masuk dalam burung-burung, dia terbang sama dengan burung tu. Itu pun dikira kubur juga. Itu pun dikira kubur juga. Sebab itu dikatakan diidafatkan. Seksa kepada kubur kena yang ghalib dikuburkan. Kena yang biasanya, ghalib tu yang biasa. Itu maknanya ghalib. Yang ghalibnya ialah bila orang mati kena kubur walaupun orangnya tak ada. Tapi dah mati, tapi ghalibnya orang yang mati adalah dikuburkan. Bagi orang beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman seperti orang-orang India, agama apa ni? Agama Hindu ni bila mati dibakar. Dibakar pun kubur. Abu dia kubur. Ada satu abu mayat orang India, tak dibawa balik. Masa tu saya duduk sebagai pegawai hak ehwal pelajar lah, MSD di Sydney. Bilik saya tu sebelah tempat dia simpan kubur debu mayat dia. Sebab tu bila saya masuk bilik tu, kalau winter, pukul jam berapa? Jam 3 petang dah gelap dah macam malam. 11 hari dah malam dah, tuan-tuan. Rasa apa? Rasa seram. Sebab apa? Ada debu mayat di almari sebelah bilik saya. Tapi dari debu lah, bukan mayatnya. Banyaklah baca ayat kursi dan sebagainya. Sebab waktu pejabat tutup pukul 5.30 petang, dah macam tengah malam dah kalau di musim winter ni. Selama 3 bulan. Winter tu 3 bulan, daripada bulan 7 sampailah bulan 9. 7, 8, 9 sampai bulan 10 lah lebih kurang. Bulan 7 tu istihar winter. Jadi orang lain tak ada duduk atas, saya seorang duduk atas. Tingkat atas. Takut-takut jugalah. Tapi takut apa kat debu kan. Kenapa orang-orang Hindu bakar mayat dia? Sebab dia fikir tidak akan diseksa. Dia nak samakan macam haiwan. Sebab
Haiwan di akhirat besok, selepas di soal siasat, selepas diadili dengan sebaik-baiknya antara haiwan yang ada taji dengan haiwan yang tak ada taji, haiwan ada tanduk dengan haiwan tak ada tanduk. Selepas daripada itu, semua haiwan itu akan menjadi debu. Ada orang ni nak cukup nak ikut haiwan lah jadi debu. Tak ada penyiksaan, tak ada lagi balasan, dah jadi debu. Bagi manusia tak boleh, tuan-tuan. Ya? Walaupun debu dia akan wa izal kuburu bu'sirat, bila kubur itu dibongkarkan, semua yang ada dalam kubur sama dalam perut orang pun dia jadi debu ke ataupun dalam perut burung, semua akan keluar daripada kubur. Akan keluar. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Pada waktu itu manusia tahulah apa yang dia dah buat, apa yang dia tak buat. Sebab itu Allah ingatkan kepada manusia ini, ya ayuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Janganlah kamu gharraka, memandang remeh dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ma gharraka bi rabbikal karim. Allah yang sangat pemurah, kita pandang remeh je. Sebab apa? Tak ada apa-apa pun. Saya tak sembahyang ke, saya tak puasa ke, saya tak buat apa-apa kajian pun, tak ada apa-apa pun dengan saya sehat ya. Anak-anak saya semua sehat, semua lulus universiti belaka, semua kereta-kereta besar, walaupun saya tak sembahyang. Ini yang Allah sebut, ya ayuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Jangan diremehkan dengan Allah yang Maha Pemurah. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang Allah telah mencipta kamu dalam keadaan yang sangat sempurna, bi ayyi suratin ma syaa rakabak, dalam bentuk apa pun Allah susun kita ni elok-elok. Sebab tu janganlah remehkan Allah. Kita ingat tentang kejadian kita. Jangan kita ingat apa kita buat, apa kita lakukan, walaupun tak dapat balasan pada masa itu, tak dapat tindakan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita kata tak ada apa-apa pun. Macam saya cerita tentang orang Mu'tazilah naik atas masjid, atas surau, dan dikatakan dalam satu sabda Rasulullah, bila dalam satu pengajian di masjid dan di surau, di mana-mana ada pengajian, malaikat akan menghamparkan apa? Sayap dia. Dia pun naik masjid, pakai terempah, pakai yang ada paku bawah tu. Aku nak tengok, menggelupur tak malaikat ni? 3 hari kemudian dia menggelupur. Tu apa? Dia balik tak ada apa. Saya tak idea apa-apa pun. Hari kedua dia balik, saya tak idea apa-apa pun. Hari ketiga dia balik, tak ada apa-apa pun. Saya dah pijak-pijak dah. Hari keempat dia datang. Dua-dua kaki dia lumpuh. Masa dia pijak tu tak ada apa, balik tu. Ini jangan diremehkan. Terutama dengan firman Allah, yang kedua dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sabda Rasulullah itu adalah datangnya daripada wahyu Allah juga. Dalam Quran Allah sebut, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tu tak bercakap sesuatu ikut hawa nafsu dia. In huwa, sesungguhnya itu adalah wahyu Allah. In huwa illa wahyun yuha. Wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Walaupun Rasulullah cakap daripada mulut dia, tapi sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita cakap daripada mulut kita, datang selalunya daripada emosi kita, daripada nafsu kita. Datang daripada perasaan kita. Rasulullah datang daripada wahyu Allah. Jauh bezanya tuan-tuan antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu hadis Rasulullah pun cukuplah. Maknanya kita baca satu daripada wahyu Allah juga. Cuma kita baca hadis tak payah pakai tajwid. Nak pakai tajwid ke? Hadis. Ada idgham, ada mad asli, ada mad jaiz, ada mad jaiz munfasil, ada mad jaiz, ada mad wajib mutasil dan sebagainya. Kita tak payah pakai tajwid kalau baca hadis. Tak payah pakai tajwid. Baca ayat Quran pakai tajwid. Bukan maknanya bila baca hadis tak pakai tajwid tu dia bukan wahyu Allah, dia juga wahyu Allah, tetapi datang daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datang daripada wahyu Allah. Jangan diremehkan hadis. Sebab ada orang kumpulan yang anti hadis kan, anti vaksin. Anti hadis.
Golongan anti hadis ni sama lah. Orang yang tak percaya dengan hadis Rasulullah sebab tak percaya sebab Rasulullah yang cakap. Dan bila Rasulullah cakap, itu adalah wahyu Allah, tuan-tuan. Baik. Kemudian, ada sikit Dan wajib kita iktikadkan soal dua malaikat yang dinamakan penanya kubur, iaitu Munkar dan Nakir. Wajib percaya. Besok ada dua malaikat datang. Bila satu jenazah itu dikuburkan di makam di liang lahat, dan bila pengantar-pengantar daripada keluarga, daripada orang ramai, daripada sahabat dia mengantar pada kubur, melangkah dah sampai 7 langkah, meninggalkan kubur, siapa pula datang? Malaikat Munkar dan Nakir datang. Jadi kita akan dilawati, bukan dilawati, akan datang malaikat Munkar Nakir, bukan melawat. Nak tanya kita, bukan nak ziarah kita. Malaikat Munkar Nakir datang nak tanya apa yang kita buat masa kat dunia dulu. Tuhan bagi kita rezeki, Tuhan bagi kita roh, Tuhan bagi kita kesenangan, Tuhan bagi kita nikmat. Yang kita fikir, semua perkara itu berlalu begitu saja, semua perkara itu akan dipersoalkan nanti. Amma bi ni'mati rabbika fahadith wa la tas'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dalam Quran, dalam surah surah Az-Zilzilah ke surah apa? Wa la tas'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu akan disoal tentang di hari itu, akhirat ataupun dalam kubur, 'anil na'im, daripada segala nikmat-nikmat Allah yang telah kamu dapati. Semua kena tanya balik. Bukan kena minta balik. Allah klaim balik, dulu mana kau pakai tangan, berapa juta nak kena bayar? 2 biji mata Allah kurnia pada kamu, berapa juta nak kena bayar? Tak ada, Allah tak minta. Kena tanya apa kamu buat dengan mata kamu. Bukan Allah tanya, berapa dah bayar duit mata, berapa dah bayar. Di dunia kita kena bayar duit mata kan. Buat pembedahan kena bayar tak? Kena bayar. Ada tak free? Ada. Ada tak free pembedahan mata? Tak ada, manusia tak bagi free. Semua kena bayar. Walaupun kita tak bayar, kerajaan bayar untuk kita. Tapi di kubur dan di akhirat besok, Allah tak tanya tentang macam mana nak bayar balik. Sebab yang kita guna atas dunia ni adalah pinjaman. Jadi kalau pinjam dengan alung, banyak nak kena bayar. Tapi pinjam dengan Allah, Allah tanya balik, apa kamu dah guna? Bukan nak kena bayar balik. Pinjam dengan alung, duduk dalam perut cacing pun dicari. Tu tak, jangan pinjam dengan alung. Biar alung pinjam dengan kita. Boleh? Boleh tak? Macam mana kita nak bagi alung pinjam? Kita nak pinjam pada dia. Tak dapat, siaplah. Banyak orang yang mati kerana sebab-sebab meminjam. Tapi Allah bagi kita pinjam ni besok, bukan dia nak minta balik, tapi dia nak tanya balik macam mana kita gunakan nikmat Allah ni. Ke arah yang imma syakiran, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sama ada kita bersyukur ataupun kita kufur. Semua nikmat Allah kurnia pada kita ni, Allah tanya balik besok. Dalam Quran Allah, inna hadainahu sabila, kami telah beri petunjuk kepada kamu jalan. Sama ada kamu nak bersyukur, imma syakiran wa imma kafura. Dan bagi wa'atadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ir, tapi orang kafir memang Allah dah sediakan dah neraka untuk dia. Tapi orang mukmin ni Tuhan bagi petunjuk nak mensyukuri nikmat Allah ataupun nak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Baiklah tuan-tuan, baru sampai Munkar Nakir ni. Macam mana sebut Munkar Nakir? Orang kita sebut senang kan? Besok jumpalah Munkar Nakir. Munkar dan Nakir, itu dua malaikat.
Munkar dan nakir ini akan datang menemui kita dan Allah akan mengembalikan balik ruh kita ni ya ke dalam jasad dan dihidupkan dalam kehidupan yang tiada sempurna. Terbalik. Allah balikkan ruh kita dalam jasad kita dalam kubur tu, tapi bukanlah kehidupan yang sempurna. Ya. Kehidupannya hanya setakat boleh jawab soalan je. Yang sempurna ni macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan inilah sempurna. Masuk dalam kubur sempurna macam dia. Tak berdebat dengan malaikat bukan nangkir. Sebab kita sempurna. Tapi bila kita di dalam kehidupan tak sempurna, kita hanya dengar dan jawab. Tak dapat nak bohong dah. Iaitu kehidupan yang pertengahan antara mati dan hidup. Seperti adalah tidur itu, hidupnya pertengahan antara hidup dan mati. Setakat itulah dulu tuan-tuan ya. Jadi dalam kubur besok macam itulah. Dalam kubur besok macam itulah. Tapi sebelum masuk kubur, macam inilah. Ya tak? Kita sentiasa mencari jalan bagaimana kita sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makan kita diredai, minum kita diredai, tidur kita diredai, solat kita diredai, sedekah kita diredai. Kebajikan kita Allah redha. Itulah yang kita cari dalam dunia. Sebab itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta redha dia tuan. Cakap itu dulu tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita dan mengurniakan taufik dan hidayah kepada kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin fi awdin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.